Sedutan komen daripada video yang sebelumnya yang datangnya daripada Ainul Official Channel. Bang Kimi, entah kenapa aku rindu nak tengok Usop beraksi. Lepas je time skip, Usop dah korang melawan secara serius macam zaman-zaman sebelum time skip. Walaupun penakut and tak kuat zaman sebelum time skip, Usop ada bahagian dia sendiri bila berlawan dengan musuh. Aku bukanlah peminat Usop, tapi rindu aksi Usop. Hopefully masa Elbaf Arc nanti Oda Sensei jadikan masa untuk Usop menonjol, tunjukkan aksi-aksi sniper dia. Doakan saya mampu hadir ke Tanah Suci Mekah macam Abang Kimi jadi tetamu Allah di sana. Allah tengah uji saya. Mohon doa dari semua. Allah permudahkan urusan saya nak tempuh next ujian ni. Love you all, InsyaAllah Ainul. Alright, seterusnya datang daripada Monkey D. Luffy. Pendapat akulah, maybe Gorosei Saturn memang sengaja suruh Kizaru bunuh Vegapunk supaya Luffy sibuk nak jaga Vegapunk, dan Zoro pula orang terkuat kedua Mugiwara Pirates sedang berlawan dengan Lucci. Di manakah Nico Robin? Ini just teori akulah. Kan Nico Robin ni salah satu orang yang paling berbahaya di dunia One Piece dan dekat Mugiwara Pirates. Maybe bila Nico Robin sendirian atau dengan partner dia Brook yang tak berapa kuat, maybe di situlah Saturn ambil peluang untuk tangkap Nico Robin, dan Saturn pun bagi arahan dekat Kizaru untuk berundur dan berkata mission complete. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video daripada aku. Follow TikTok aku untuk mendengarkan teori, fakta-fakta pendek dari aku. Dan sekiranya korang ingin membantu channel ini, sila berikan sumbangan menerusi super thanks seikhlas hati korang. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekuzu Yarodomo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright, pada 2 hari lepas aku ada upload analisis chapter 1093 part yang pertama, di mana dalam video itu aku terangkan berkenaan momen Zoro dan Sanji dengan lebih detail. Jadi untuk video ni aku akan kupaskan pula kepada korang berkenaan adegan pertarungan yang sedang berlaku antara Monkey D. Luffy dan Admiral Kizaru. Dan tak lupa juga adegan Vegapunk juga kita akan teliti satu persatu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Sebelum kita borak tentang adegan Luffy give fifth dan Kizaru dengan lebih mendalam, jom kita borak dulu berkenaan tentang adegan Bonnie dan tindakan Vegapunk, di mana kita tahu Bonnie masih berada dalam keadaan yang sangat bahaya, di mana sekarang dia hanya bersembunyi dari Marine sebelum dia diselamatkan oleh Mugiwara Pirate atau Vegapunk dan Atlas. Kerana pada masa yang sama juga Vegapunk dan Atlas sedang menuju ke lower stratum, di mana di situlah Bonnie berada. Vegapunk sangat risau akan Bonnie, dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa Vegapunk ini risau sangat dengan Bonnie? Aku rasa maybe dulu Kuma pernah berpesan kepada Vegapunk untuk menjaga Bonnie jika sesuatu berlaku padanya, dan kerana ini Vegapunk juga berasa bertanggungjawab untuk selamatkan Bonnie. And aku rasa Vegapunk dan Atlas sempat menyelamatkan Bonnie kerana Kizaru, Luffy dah halang kan. Rock Lucci pun Zoro sedang bertarung. Saturn pula mungkin dia akan sibuk dengan Pacifista yang akan menyerang Marine. Jadi nampaknya maybe tak ada Marine yang kuat akan muncul untuk menghalang Vega Tank yang dipandu oleh Vegapunk ini. Ditambahkan Sanji pula masih bergayut di Vega Tank tersebut. Jadi lagilah aku yakin penyelamatan untuk Bonnie ini akan berjaya. Cuma aku masih merasa yang mungkin akan ada something big yang akan berlaku pada chapter akan datang. Mungkin something big ini tak berlaku pada chapter 1094, mungkin pada chapter 1095. Kerana aku yakin sangat peperangan di Egghead Island ini tak berakhir dengan Luffy versus Kizaru, Zoro versus Lucci sahaja. Bahkan Jegarcia Saturn juga sudah bertindak. Cuma something big ini bukan tentang Saturn ataupun Jegarcia, tapi ia adalah berkenaan kru Blackbeard. Kerana kita tahu pada saat genting macam inilah adalah peluang terbaik untuk Blackbeard mahupun kru dia muncul. Kerana sememangnya itu sifat dari pirate si hitam ini, untuk muncul dalam keadaan orang lain
sedang huru-hara. Kerana di Egghead, kita tahu yang kapalnya masih ada di sana, tapi Blackbeard mungkin tidak ada kat sana lah kerana dia masih di Winner Island dan 5 Titanic Captain yang lain masih di Pulau Hachinosu. Cuma tinggal Katarina Devon dan Lafitte sahaja yang masih belum muncul di sana. Mungkin ini adalah peluang mereka muncul di Egghead dan tak mustahil mereka dulu yang akan menculik Bonnie ini sebelum sempat Vega Tank dan yang lain datang, kerana Bonnie ini mempunyai kemampuan Devil Fruit yang cukup menarik. Kalau sebelum ini kekuatan macam Boa Hancock pun Blackbeard berkehendakkan, jadi tak mustahil kekuatan macam ini juga Blackbeard inginkan. Cuma untuk teori kemungkinan Blackbeard nak Devil Fruit Bonnie ini adalah sangat rendah, tapi untuk mencuri Bonnie mungkin sangat tinggi, kerana dengan penculikan Bonnie, Blackbeard boleh menggunakannya untuk memperdayakan Luffy seperti mana dia lakukan kepada Ace sebelum ini. Seterusnya kita sentuh sikit bab Sentomaru, di mana saat aku melihat momen Sentomaru selamatkan Bonnie dan berdiri tegak walaupun sudah berada dalam keadaan yang cedera parah, aku teringat balik yang momen ini mirip seperti Zoro yang dulunya berdiri tegak demi kaptennya walaupun dia telah diserang Kuma hampir separuh mati. Momen tu memang meremang gila dan maybe top 5 momen yang aku takkan lupa dalam One Piece ini. Alright, jom kita borak di bahagian yang dinantikan, iaitu berkenaan Luffy Gear 5 versus Admiral Kizaru. Bahagian yang pertama kita ditunjukkan Luffy yang bermain dengan Kizaru dan memusing-musingkan Kizaru seperti helikopter. Dan dari keadaan ini memang kita dapat lihat yang Luffy ini masih bermain dengan Kizaru dan belum lagi sampai ke pertarungan yang serius. Yes, memang hampir dari setiap daripada fans One Piece akan mengatakan Luffy tak serius bila masuk ke mod Gear 5-nya. Tapi aku agak tidak bersetuju dengan poin ini, kerana Luffy semasa berlawan dengan Kaido tu pun masa part awal dan pertengahan dia sahaja dia banyak main dengan Kaido, tapi bila dia dah keluarkan Bajrang Gun-nya, kita dapat lihat Luffy dah sememangnya serius dan tak bermain-main lagi. Cuma aku rasa Luffy akan serius dengan Kizaru ini if memang betul lah Kizaru ada lagi kekuatan yang masih belum dia tunjukkan. Kerana chapter ini pun kita dapat lihat Kizaru dengan tiba-tiba sahaja Kizaru tunjuk satu teknik yang pada awalnya kita ingat itu adalah Yasakani no Magatama, tapi ternyata tidak, kerana akhirnya teknik itu di-upgrade lagi dan menghasilkan klon Kizaru yang sangat banyak. Tak mustahil untuk chapter yang akan datang Kizaru akan tunjukkan lagi kekuatan yang masih belum ditunjukkan atau awakening. Mungkin pertama kali kita akan dapat melihatnya. Dan kita tengok masa ni pun Kizaru belum lagi buka dia punya teknik ataupun yang sebenar-benar kekuatan dia, kan boleh dikatakan yang dia bukan lagi serius pun masa lawan dengan Luffy sekarang ni, sebab dia lebih pentingkan Dr. Vegapunk untuk dihapuskan ataupun dilenyapkan ataupun dibunuhlah, senang cerita. Namun aku rasa hanya ada situasi yang terjadi pada Kizaru selepas ini, di mana Kizaru berundur seperti biasa kerana dia fikir dia tak mampu melawan Luffy, atau yang keduanya dia tetap memaksa dirinya untuk menjayakan misi bunuh Vegapunk ini, tapi sebelum itu dia mesti kalahkan Luffy dahulu. Dan kerana itu mungkin kita akan melihat Kizaru akan serius buat pertama kalinya dalam menentang Luffy. Tapi still aku rasa Luffy tetap akan menang pertarungan ini, kerana ada scene yang menunjukkan Luffy seolah-olah memakan cahaya dan dia hanya berasa panas dan tak meletup pun. Aku rasa mungkin lepas ni Luffy akan tunjuk yang sememangnya dia mampu memegang cahaya seperti dia memegang petir sebelum ini. Kerana kemampuan Sun God Nika ini adalah berdasarkan imajinasi, dan sekarang memang mindset Luffy tu berasaskan getah sahaja, dan jika imajinasi Luffy berubah ke sesuatu yang lain, tak mustahil Luffy akan beradaptasi dengan cahaya. Dan aku rasa bukan hanya itu sahaja, bahkan elemen-elemen lain seperti tanah, angin dan yang lain-lain. Dah macam boboiboy dah Luffy ni kali ni. Tapi aku rasa tak mustahil untuk ia terjadi, kerana kita kena ingat dulu ramai yang persoalkan kenapa tiba-tiba Luffy boleh gunakan teknik Red Hawk yang mampu keluarkan api. Tapi setelah kemampuan imajinasi dari Sun God Nika ini diperkenalkan, barulah kita rasa logik kenapa tiba-tiba Luffy mampu keluarkan api dengan teknik Red Hawk itu. Kerana bagi aku kelemahan Luffy sekarang ini hanyalah terletak pada imajinasinya sahaja, dan jika Luffy menggunakan otaknya dengan lebih baik atau berimajinasi dengan tahap yang lebih tinggi, maybe akan ada power-power yang pelik akan muncul pula lepas ni, kan. Cuma still aku harapkan yang Luffy ni kurangkan penggunaan kekuatan Gear 5 dia. Ini kerana maybe kekuatan macam ni akan ada efek ataupun kesan sampingan pada Luffy, sebab kekuatan ni terlalu overpower bagi Luffy. Jadi tak mustahil yang ia akan memberikan keburukan juga untuk Luffy. Tengoklah macam mana Luffy guna Gear 2nd, kan, Gear 3rd, lepas tu dia jadi chibi, kan, Gear 4th, semuanya dia ada cutback untuk Luffy lah lepas tu, kan. Dan Luffy
saat ini perlu tingkatkan lagi penggunaan hakinya, kerana memang tak dinafikan haki menjadi satu sumber kekuatan yang paling penting dalam One Piece. Bahkan Roger pun, walaupun dia tak memakan Devil Fruit, tapi dia mampu berduel dengan Whitebeard hanya dengan hakinya saja. Jadi aku nak sangat Luffy meningkatkan hakinya ke tahap yang sangat tinggi sehingga ke level Shanks, ataupun mungkin bahkan mengatasi level Shanks. Kerana tentunya dengan gabungan haki yang terkuat dan kemampuan gila dari Devil Fruit Luffy, barulah setelah itu Luffy boleh digelar seseorang yang paling kuat dan paling layak untuk gelaran The King of the Pirate dan mendapatkan One Piece. And aku predict untuk chapter yang akan datang, Kizaru mungkin sedar yang dia perlu serius untuk menentang Luffy. Kalau tidak, selagi itulah dia takkan dapat bunuh Vegapunk, kerana setiap kali dia cuba untuk bunuh Vegapunk, ada Luffy di situ untuk menghalang dia. Dan harapnya pertarungan antara Gear 5 Luffy ini juga akan menjadi pertarungan yang intens dan epic, kerana lama dah kita tunggu pertarungan macam ni untuk dimunculkan. Sebelum ni kita tengok Lanun versus Lanun, Lanun versus Lanun, tapi kali ini kita boleh tengok one on one match antara Yonko versus Admiral. Sebelum ni yes, kita tengok Yonko versus Admiral juga, tapi pertarungan itu kita tak dapat nampak yang orang kata full match punya pertarungan lah. Tapi kali ni memang kita dapat saksikan Kizaru versus Luffy kan. Jadi harapnya Oda tak kecewakan kita. Jadi itu sahaja analisis aku untuk part kedua ini berkenaan One Piece chapter 1093. Jadi kalau korang mempunyai pendapat dan teori untuk chapter akan datang, boleh dropkan komen di bawah. Mana nak tahu aku boleh sambung lagi untuk analisis part yang ketiga pula kan. So guys, that's all I have untuk perkongsian pada kali ini. And seperti biasa, insyaAllah before I end, sedikit renungan. Kalau ada orang menyakiti kita, jangan berduka. Kalau ada sahabat, kawan baik meninggalkan kita, jangan berduka lara. Kerana sesungguhnya di sebalik semua itu hanya ujian kecil daripada Allah. Kalau terasa sempit dunia ini, mengadulah kepada Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau ingin mohonkan bantuan, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, dan kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi